Radio Malaysia. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala hari Jumaat hari ini 25 Disember 2020 bersamaan dengan 10 Jamadil Akhir 1442 Hijrah. Jadi pengurus segala hari Jumaat hari ini mesti solat Ad-Dinu Khalis. Dan seperti biasa bersama-sama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mengharapkan semoga rakan-rakan pendengar kita hari ini sihat walafiat, dan juga kepada pendengar rakan-rakan kita juga boleh ikuti menerusi siaran langsung Facebook Terengganu FM, dan juga boleh kongsikan video langsung anda, dan insyaAllah semoga kita diberi manfaat untuk kita bersama. Jadi pada minggu lepas Ustaz telah pun membicarakan tentang rukun iman ke-6, qada dan qadar secara umum. Jadi pada minggu ni Ustaz akan menyambunglah lagi untuk dalam rukun iman yang ke-6, qada dan qadar. Jadi untuk itu Ustaz dipersilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan kepada sidang pendengar selat Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang suci, dengan akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan beribadah yang sebenar-benar, yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan qasad hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi insya-Allah untuk selok kali ini akan menyambung pembicaraan rukun iman yang ke-6, beriman dengan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana selok terdahulu saya sudah mendatangkan makna secara ringkasnya. Qada, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, muafaqah, berselaras dengan sifat ilmu Allah, dan qadar, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan qudrah. Jadi hak rukun iman yang ke-6 ini ada dua pegangan. Satunya beriman dengan qada daripada Allah, satunya beriman dengan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana insya-Allah nanti saya akan hurai secara berasingan antara huraian qada dan juga huraian qadar. Jadi sebagaimana hak selok terdahulu, huraian agak secara umum. Jadi insya-Allah selok kali ini pun masih lagi huraian secara umum, sebagaimana yang saya sebut selok terdahulu kepada sidang pendengar untuk meneruskan pembelajaran berkaitan qada dan qadar ini, kita mesti ambil daripada awal. Yeah. Jadi kalau kita nak sambung selok minggu ni, kita kena ambil daripada selok hak minggu lepas, yang mana sebagaimana Ijo sebut tadi, dalam selok Ad-Dinul Khalis ni ada live FB, yang mana hak minggu lepas tu masih lagi ada dalam FB Terengganu FM, ada simpanan. Kita boleh kembali dengar balik hak selok terdahulu, dan seeloknya
hak slot terdahulu kita ambil sebagai simpanan yang akan menjadi panduan kepada kita, sebab kemungkinan slot Ad-Dinul Khalif membicarakan hak rukun iman yang ke-6 ini, qada dan qadar, mungkin akan beberapa slot, beberapa siri lah kita panggil. Contoh sekarang ni sudah jadi siri yang kedua. Ya. Masuk dalam siri yang kedua. Yang mana slot terdahulu saya sudah tekan berkaitan dengan kenapakah Nabi ulang dalam jawapan kepada persoalan Jibril AS berkaitan dengan iman. Jawapan Nabi jawapan yang balaghah, dengan bahawa Nabi mengulangi balik, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, dan engkau beriman dengan qadar, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan perbuatan Allah yang bersifat dengan Nabi mengulangi waktu mina bil qadari. Ini saya sebut dah selok yang terdahulu. Kemudian Nabi badalkan pula dengan khairihi wa syarihi. Nabi badalkan pula dengan khairihi wa syarihi. Apa dia badal tu, kena ngaji ilmu nahwu lah. Nabi menjelaskan lagi, mentaudihkan lagi, yang engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah ni perkara apa? Perkara baik, iman dan ta'ah, ketentuan dan perbuatan Allah. Perkara jahat, kufur dan maksiat, ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari segi iman, dari segi pegangan kita. Dari segi adab percakapan, kita dilarang menyandar perkara yang buruk kepada qada dan qadar Allah. Kita dilarang menyandar perkara buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Percakapannya yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan, kesalahan, kejahatan saya sendiri. Itu adab percakapan. Tapi dari segi rukun iman, dari segi iman akidah, jelas nyata Nabi menyebut watu mina bil qadari, dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah, khairihi, baik iman dan ta'ah, ketentuan dan perbuatan Allah. Jelas Nabi kata wa syarrihi, dan jahat, kufur dan maksiat pun ketentuan dan perbuatan Allah. Ini nanti saya akan bicara dalam tajuk saya khusus. Perkara baik macam mana, perkara jahat macam mana. Kemudian kita pergi kepada persoalan hak rukun nikmat ke-6, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang mana qada pergi kepada iradah, qadar pergi kepada qudrah. Ini masih lagi kita membicarakan secara umum. Jadi secara umum ni kita fokus molek, kita faham molek, kita pegang kejap, jazam putus tak terukar dah. Barulah kita boleh menyambung satu-satu tajuk, kita boleh turut insya-Allah. Kita kena satu-satu hak peringkat permulaan ni ambil faham molek, sebab sebelum kita nak beriman, kita nak mengaku putus di hati, sama makna tu. Beriman, mengaku putus di hati, kita kena mengetahui terlebih dahulu. Sebagaimana hak Allah Ta'ala perintah dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, maka hendaklah kamu mengetahui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Kita nak mengetahui terlebih dahulu. Lepas tu kita mengetahui serta kita beriman dan mengaku putus di dalam hati. Tapi nak beriman, nak mengaku putus dalam hati ni, mari daripada pengetahuan. Apa di pengetahuan pula? Pengetahuan ni, kita mendapatkan sesuatu yang berbetulan dengan diri sesuatu tu. Ni. Pengetahuan, ilmu kita panggil. Apa di pengetahuan, apa di ilmu, mendapat akan sesuatu. Tahu akan sesuatu yang berbetulan dengan diri sesuatu tu, yang tepat. Pada yang berbetulan ni, yang bertepatan dengan diri sesuatu, baru dipanggil mengetahui.
Kita mengetahui bab qada tepat dengan diri qada. Kita mengetahui bab qadar tepat dengan diri qadar. Itu boleh panggil mengetahui. Jadi kita sekarang nak mengetahui molek. Kalaulah kita dapat satu perkara qada, tapi hak kita dapat tu tidak bertepatan dengan diri qada yang sebenar, itu tak panggil mengetahui. Itu panggil jahil. Ada ni. Kita dapat, saya tahu juga bab qadar. Sebab cerita bab qadar, cerita-cerita tidak bertepatan dengan diri qadar tu sendiri. Itu tak panggil mengetahui. Jadi macam mana nak pastikan kita beriman, kita mengaku putus di hati dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nak mengetahui itu dulu molek. Jadi kalau kita kata kita tahu, kita dapat sesuatu perkara, tetapi tidak bertepatan dengan diri perkara, itu dipanggil jahil. Jahil ni bahasa Arab, baca kita gak tak reti. Tapi jahil di sini jahil berat ni. Sebab dipanggil jahil murakkab. Jahil murakkab. Bahasa Arab belaka tu je. Dah sidang pendengar. Bahasa Arab murakkab. Murakkab ni bersusung. 2 kali jahil. Sekarang dia jahil hakikat, qada dan qadar yang sebenar. Tapi dia kata dia tahu. Tapi tidak bertepatan, tak panggil tahu, panggil jahil. Tapi dia tahu tak dia tak tahu. Dia tak tahu bahawa dia tak tahu, dia ingat ke dia tahu. Jadi berarti dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Sebab dia rasa macam dia tahu. Dengan bahawa dia jahil, bahawa dia jahil. Berapa kali jahil? 2 kali. Itu dia panggil jahil murakkab. Jahil yang bersusung. 2 kali jahil. Ni payuh ni kadang-kadang. Sebab dia rasa dia tahu dah. Ni kita nak pastikan kita mengetahui ni, mengetahui yang sebenar. Apa dia mengetahui yang sebenar? Mendapat akan sesuatu yang berbetulan, yang bertepatan dengan diri tu. Dengan diri, kalau kita sekarang kok bicara qada dan qadar. Kalau jahil basik, jahil selapih dia panggil. Macam mana kamu qada qadar? Allah ajarlah saya tak tahu sungguh. Ni senang. Ni senang. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Dia dan disedari tak tahu. Ni mudah kira. Jahil murakkab ni kadang-kadang kerah degil sikitlah jahil murakkab ni. Sebab dia nak tarik balik hak dia kata dia tahu tu. Payah nak mengaku dia jahil sebab dia rasa dia tahu. Bukan dia ajar pada orang hak dia rasa dia tahu salah tu. Tapi salah tak panggil mengetahui. Ada ni, panggil jahil. Jadi kalau jahil basik ni, disedar dia jahil. Tetapi persoalan, walaupun orang tu jahil sekalipun, di kepercayaan hati tetap ada di hati masing-masing. Tetap ada. Semua orang ada kepercayaan. Berilmu, kepercayaan berlandaskan pada ilmu. Kalau jahil, kepercayaannya berlandaskan kepada logik akal. Contohnya, orang kafir pun dia ada kepercayaan ni. Kepercayaan hak kekafiran dia lah. Mana semuanya orang ada kepercayaan. Tapi kepercayaan kita tu, iman kita tu, mengaku putus di hati kita tu, pegangan kita tu, nak pastikan bertepatan dengan yang sebenar. Hak tu perlu pada ilmu. Contoh ni contoh. Ni contoh. Lepas tu saya akan sambung lagi lah bicara tu. Ni contoh. Kalau kita tidak ada pengetahuan, akhirnya kita beriman, kita percaya satu-satu pegangan, kita berpegang dengan satu-satu pegangan. Tetapi oleh kerana kita tidak ada pengetahuan, maka kita percaya tadi bukan berlandaskan kepada pengetahuan, kita akan berlandaskan kepada logik akal. Sebagai contoh ni dahulu. Ni banyak ni yang seumpama ni. Perkara jahat, kufur dan maksiat, bukan qada dan qadar Allah. Sebab apa? Tak menasabah perkara jahat, kufur dan maksiat Allah yang menentukan pada azal. Sampai masa Allah yang melakukan pula perkara jahat tersebut. Jadi mana mungkin Allah menentukan pada azal akan perkara jahat. Jadi dia percaya seumpama tu. Dia i'tikad seumpama tu. Berlandaskan pada pengetahuan ke tak? Tidaklah. Sebab kalau pengetahuan yang sebenar, hakikat yang sebenar-benar, qada dan qadar ini, perkara baik pun qada dan qadar, perkara jahat pun qada dan qadar. Hak ni jelas, sangat-sangat jelas dan nyata. Yang kita duk ngapa masa budak-budak tu kan. Untung baik, untung jahat daripada qada dan qadar. Untung baik, untung ni bukan untung rugi menega tu. Untung ni nasib. Apa yang berlaku ni perkara baik,
Apa yang berlaku ni perkara jahat, qada dan qadar. Kita ingat pada budak gitu dah kan. Untung baik, untung jahat. Perkara baik, perkara jahat. Qada dan qadar Allah. Ngapa di mulut? Tapi di pengetahuan tidak ada. Maka yang dipeganginya perkara jahat, bukan qada dan qadar. Dia ambil mana hak kepercayaan tu? Bahawa perkara jahat bukan qada dan qadar. Daripada mana dia ambil pegangan perkara jahat bukan qada dan qadar? Mari dia logik akal. Akhirnya kepercayaannya terpesong, pegangannya terpesong. Ini akidah Mu'tazilah. Amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kepercayaan, pegangan tidak dibina atas pengetahuan, atas ilmu. Sekarang ni kita nak faham molek ni, pengetahuan ilmu ni. Biar kejap molek, biar tak terukar dah. Kemudian kita pun beriman, mengaku putus serta berpegang kejap di hati ya, dengan akidah yang sebenar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi hak bicara, hak rukun iman keenam, baik jahat, qada dan qadar. Kemudian kita balik semula, hak saya sebut mula-mula tadi. Qada kembali kepada iradah, qadar kembali kepada kudrah. Ini pendek ni. Kalau orang hak ngaji banyak, dia panjang lagi hurah. Qada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Qadar ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Ni sidang pendengar, hak boleh ambil lah. Hak tak boleh ambil, pendek sudahlah. Apa dia qada? Iradah. Apa dia qadar? Kudrah. Jadi qada, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Apa dia qadar? Perbuatan, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi bererti qada dan qadar ni bicara iradah dan bicara kudrah. Kemudian qada ni bukan berarti di iradah sahaja. Qada ni akan membicarakan iradah dan ilmu. Di qada akan membicarakan iradah dan ilmu. Kemudian qadar pergi kepada kudrah. Sebab kalau kita sebut qada iradah ni pendek. Kalau nak panjang sikit, qada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala, yang muwafaqah, yang selaras dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi qada ni iradah dan ilmu. Kemudian kudrah ni pergi ke qadar pergi kepada kudrah. Jadi kalau kita balik kepada rukun iman yang pertama, rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah. Kita akan pergi tak pada bicara beriman kepada Allah yang bersifat dengan wujud, qidam, baqa. Beriman dengan Allah yang bersifat kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Kan begitu? Jadi bererti di rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah tadi, sudah membicarakan bab kudrah, iradah dan ilmu. Jadi makna kira-kira qada dan qadar ni masuk dah lah di rukun iman yang pertama. Ni kena kata, ini masih lagi huraian secara umum lagi ni. Belum kita masuk secara tajuk khusus satu-satu qada dan qadar. Kita nak ambil apa? Secara beransur-ansur. Jadi sedang pendengar, saya sebut berulang kali, kalaulah masih lagi agak tak dapat menuruti, ulang balik. Ambil hak dalam FB Terengganu FM, ambil dalam simpanan sendiri, dengar, lepas tu habis ulang, lepas tu habis ulang sebelum kita nak mengikuti slot yang akan datang, insya-Allah. Slot akan datang, siri akan datang ni pula. Jadi untuk satu-satu slot ni kita dengar ulang. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala beri pemahaman agama kepada kita. Semoga dipermudahkan. Semoga dipermudahkan, dipemahaman oleh Allah. Sebab ini pula ilmu adalah ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu hak paling besar dalam agama kita.
Ni hak nombor satu paling besar sekali. Hak berkaitan dengan ilmu usuluddin, ilmu tapak agama, ilmu tauhid kita ni. Jadi kita minta pada Allah Taala supaya Allah Taala permudahkan kita untuk mengikuti salat ad-dinul khalis. Satu kurniaan yang besar daripada Allah kepada kita, kita boleh mengikuti. Pagi-pagi Jumaat ni pula tak ada orang hok mari hijau hari Jumaat di Terengganu kita ni, semuanya cuti belaka. Duduk rumah belaka. Nak kata pagi benar pun tidaklah juga. Pukul 10 lebih ni makan pun siap dah. Santai je dah. Santai dah. Habis salat ad-dinul khalis pun kalau lelaki dengan Jumaat lambat lagi. Tak ada kendala apa-apanya. Tak ada kendala apa. Mana dengan Jumaat pun lambat lagi. Maknanya ambil peluang molek, peluang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui salat ad-dinul khalis kita ni. Jadi bab qada, iradah dan ilmu. Qadar pergi kepada kudrah. Jadi kita bicara rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah yang bersifat dengan kudrah, yang bersifat dengan iradah, yang bersifat dengan ilmu, yang bersifat dengan hayah, sama, basar, kalam. Maknanya bicara bab kudrah, iradah, ilmu yang membicarakan bab qada dan qadar ini sudah masuk di rukun iman yang pertama sebenar-benarnya. Tetapi kenapa Nabi asingkan qada dan qadar yang sebenarnya sudah masuk di pembicaraan beriman dengan Allah yang bersifat kudrah, iradah dan ilmu? Kenapa Nabi asingkan pula di rukun iman yang keenam? Hak ni dah kita dibicara ni. Kenapa Ustaz? Diasingkan kerana apa? Kerana kejahilan dalam bab qada dan qadar ni satu kejahilan yang satu kebimbangan yang sangat besar dalam ilmu pembicaraan ilmu tauhid. Kejahilan dalam bab qada dan qadar ni kejahilan yang sangat dibimbangi. Pada ni. Sebab itulah letak asing pula lah hak qada dan qadar. Beriman dengan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Beriman dengan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kenapa tak tambah lagi? Beriman dengan Allah yang hidup dengan sifat hayah. Beriman dengan Allah yang mendengar dengan sifat sama. Beriman dengan Allah yang melihat dengan sifat basar. Beriman dengan Allah yang berkata-kata dengan sifat kalam. Kenapa tidak diasingkan lagi? Sebab beriman Allah hidup, Allah mendengar, Allah melihat ni, ni tak ada orang yang terpesong di sini. Tak ada orang Islam yang beriman Allah mati, Allah pekak, Allah buta, Allah bisu. Tak ada sama sekali ni. Jadi cukup dah di rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah yang bersifat dengan hayah, sama, basar dan kalam. Tapi di rukun iman yang pertama pun sudah beriman dengan Allah yang bersifat kudrah, iradah dan ilmu. Sudah beriman di situ. Cukup dah di situ. Dah. Kerana kebimbangan besar berkaitan dengan qada dan qadar ini, letak beriman qada dan qadar, letak nombor asing supaya fokus asing. Hak qada dan qadar, hak berkait dengan kudrah, iradah, ilmu yang sudah masuk di rukun iman yang pertama. Pada ni. Sudah masuk di rukun iman yang pertama. Nabi letak suku pula qada dan qadar, bahkan Nabi ulang pula wa tu'mina bil qadari. Dan engkau beriman dengan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Dalam ayat Al-Quran, dalam satu ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dalla dalalan ba'idah. Wa may yakfur billahi, dan sesiapa yang kufur, yang tidak beriman dengan Allah, wa malaikatihi, bahasa Arab faham, wa kutubihi, faham tak? Wa rusulihi, wal yaumil akhiri, dan sesiapa yang kufur, yang tidak beriman dengan hari kesudahan.
Tuhan pun kata faqad dhalla dalalan ba'ida. Maka sesungguhnya telah sesatlah sesiapa yang kufur tadi akan sebagai kesesatan yang jauh. Faqad dhalla dalalan ba'ida, sebagai kesesatan yang jauh. Cuba Ijo dan sidang pendengar perhati di ayat tu. Sesiapa yang kufur, yang tidak beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab, dengan rasul, dengan hari kesudahan, maka sesungguhnya telah sesat ia seseorang yang kufur tadi akan sebagai kesesatan yang jauh. Kufur dengan Allah, kufur dengan malaikat, kufur dengan kitab, kufur dengan rasul, kufur dengan hari kesudahan. Sesat lah. Mana satu lagi? Kufur dengan qada dan qadar mana? Kufur dengan qada dan qadar mana? Tak apa, kufur dengan qada dan qadar. Tak boleh ya. Tak boleh. Kenapa dalam ayat tu 5 je? Sesiapa yang kufur dengan Allah, kufur dengan malaikat, 2, kufur dengan kitab, 3, kufur dengan rasul, 4, kufur dengan hari kesudahan, 5. Mana yang ke-6? Kufur dengan qada dan qadar. Dia kufur dengan qada dan qadar ni masuk di bawah kufur dengan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat qudrah, iradah dan ilmu. Pada ni. Kufur dengan Allah Subhanahu wa taala lah. Hak kufur qada dan qadar ni sebab apa? Sebab beriman dengan qada dan qadar ni sebenarnya sudah masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sinambungan. Ya. Maknanya duduk di situ dah. Beriman dengan Allah mana ni? Allah yang bersifat qudrah, iradah, ilmu. Allah yang bersifat qudrah ni yang melakukan segala-gala perkara. Itu qadar. Kita beriman dengan Allah yang bersifat dengan iradah dan ilmu. Yang menentukan segala-gala perkara pada azal. Itulah dia beriman dengan qada. Dah masuk begitu. Masuk dah situ. Maknanya beriman dengan Allah sudah masuk di bawah. Beriman dengan Allah sudah masuk di dalamnya. Beriman dengan qada dan qadar. Berarti seseorang yang kufur dengan qada dan qadar, ianya masuk di bawah kufur dengan Allah. Tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah, iradah dan ilmu. Tengok. Jadi kira-kiranya diletak sebagai satu rukun iman yang asing ni, kita kena ambil faham molek. Hak berkaitan dengan kedudukan hak rukun iman yang ke-6, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidang pendengar jangan lupa hak selok-selok yang terdahulu ketika membicarakan rukun iman yang pertama. Ketika membicarakan rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah. Apa makna beriman dengan Allah? Yang saya ambil daripada kitab Dalilul Falihin juga. Beriman dengan Allah, rukun iman yang pertama, dipanjanglah huraian dia. Dimulai dengan apa makna beriman dengan Allah? Ai bi annahu wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi la syarika lahu fi uluhiyatihi. Lepas tu panjang dalam huraian kitab Dalilul Falihin. Tapi dimulai di mana? Beriman dengan Allah dimulai dengan beriman bi annahu, beriman dengan bahawasanya Allah Ta'ala wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'alih. Beriman dengan bahawa Allah Ta'ala esa pada zat, esa pada sifat dan esa pada perbuatan. Esa pada perbuatan. Esa pada perbuatan. Hak ni saya tekan dah. Hak di pembicaraan, hak rukun iman yang pertama. Apa makna esa pada perbuatan? Dengan bahawa la syarika lahu fi fa'lin minal af'al. Tidak ada sekutu bagi Allah pada satu perbuatan pun daripada segala perbuatan. Kesemua yang berlaku adalah esa pada perbuatan. Apa makna esa pada perbuatan? Kesemua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah ni maksud apa? Qadar daripada Allah Subhanahu wa taala kan? Kan qadar apa qadar? Perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah.
Jadi kesemua perbuatan ni perbuatan Allah. Pergi pada qadar. Hak dalam hadis Muslim yang saya sebut dah slot yang terdahulu, wal qadari kulli. Dan engkau beriman dengan ketentuan dan dengan perbuatan Allah kullihi. Sekaliannya adalah ketentuan dan perbuatan Allah. Tengok. Keesaan pada perbuatan, itulah pergi kepada pembicaraan qadar. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Dimulai dengan perbuatan Allah. Kemudian apabila semua perbuatan tu perbuatan Allah, Allah perbuat begitu je. Allah perbuat sebagaimana selaras dengan ketentuan Allah pada azal, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah pada azal. Itu apa dia tu? Qada. Ni. Di rukun yang pertama. Itu hak dalam kitab Dalilul Falihin. Kemudian saya sebut pula slot yang terdahulu pada pembicaraan rukun iman yang pertama. Ketika belajar dengan tuk-tuk guru, rukun iman pertama beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah kitab pendek je. Tapi di huraian tuk gurunya, beriman dengan Allah, beriman macam mana? Percaya Allah ada dan percaya kesemua yang berlaku datang daripada kekuasaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tengok. Hurah hak rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah. Tapi Tuk Guru hurah macam mana? Beriman dengan Allah, ini hak catatan saya dalam kitab saya ngaji dengan Tuk Guru. Beriman dengan Allah. Apa makna beriman dengan Allah? Beriman dengan Allah ada dan beriman dengan segala-gala perkara datang dari perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ni. Dan memang Tuk Guru huraian seumpama tu. Hak di huraian Tuk Guru ni hak dalam kitab dah tulis. Dalam kitab pendek je kalau kitab tu kecil. Tapi Tuk Guru huraian beriman dengan Allah ni digi kepada beriman dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan. Hak tu masuk di bicara qadar. Pada ni masuk daripada bicara qadar. Ni kita kena mati molek tu. Jadi diasingkan qada dan qadar walaupun sebenarnya sudah masuk di rukun iman pertama beriman dengan Allah. Sebab apa? Sebab kebimbangan, kerunsingan, tersilap pemahaman berkaitan dengan qada dan qadar ni satu kebimbangan yang sangat besar. Bila tidak beriman qada dan qadar, berarti tidak beriman dengan Allah yang bersifat kudrah, iradah dan ilmu. Berarti kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang kufur dengan Allah, Tuhan kata faqad dalalan ba'ida, sesungguhnya telah sesat ia akan sebagai kesesatan yang jauh. Kemudian sebelum kita akhiri siri yang kedua kita ni lah, hak rukun iman yang keenam berkaitan dengan qada dan qadar ini. Selain daripada saya sebut tadi hak berkaitan dengan Nabi mengulangi waktu mina bil qadari, penekanan hak qada dan qadar. Kemudian pula qada dan qadar ini sebenarnya sudah masuk di dalam rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya nak pergi pula kepada kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid kitab kecil sajalah, tapi bukan kecil sangat, pertengahan. Yang mana saya sebut dah berulang kali, insya-Allah Salah Ad-Dinul Khalih ni saya akan bicara satu-satu tajuk berlandaskan kepada tajuk yang ada dalam kitab Faridatul Faraid. Saya nak baca sedikit dalam kitab Faridatul Faraid secara ringkaslah ni. Dalam kitab Faridatul Faraid, dan segala rukun iman itu 6 perkara. Pertama, beriman. Arti beriman, percaya dengan Allah. Berarti setakat tu je. Huraian Tok Guru lah pulaknya. Apa makna percaya dengan Allah? Percaya Allah ada dan percaya segala perkara datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Itu huraian Tok Guru. Tapi hak dalam kitab pendek je. Kedua, beriman dengan malaikahnya. Malaikah bagi Allah. Ketiga, beriman dengan segala kitabnya. Kitab bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendek je. Keempat, beriman dengan segala rasulnya. Kelima, beriman dengan hari yang kesudahan. Dan keenam,
Tak ada dang. Keenam, beriman dengan qadarnya. Qadar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiknya iman dan ta'ah, qadar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jahatnya kufur dan maksiat datang dari qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ertinya, didatangkan erti hak rukun yang kenal dalam kitab Faridatul Faraid. Dia perjelaskan. Hak rukun yang pertama beriman dengan Allah. Kedua, beriman dengan malaikat. Ketiga, beriman dengan kitab. Keempat, beriman dengan rasul. Kelima, beriman dengan hari kesudahan. Keenam, beriman dengan qadarnya, qadar Allah. Baiknya, qadar Allah. Jahatnya, qadar Allah. Artinya, dihuraikan. Ini insyaAllah ni saya akan sambunglah insyaAllah di slot akan datang. Ini setakat sebagai untuk baca dulu. Artinya apa? Beriman dengan qadar Allah. Bahawasanya sekalian perkara. Ni kullihi Nabi kata. Sekalian. Sama ada elok, baik seperti ta'ah. Atau keji, jahat seperti maksiyah. Ni sekarang perkara. Hasil ia. Berlaku ia. Jadi ia. Dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Itu apa dia tu? Qadar. Perbuatan Allah ni pula atas muwafaqah, atas berbetulan, selaras seiring sebagaimana kehendak Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala qadim, kehendak azali. Kehendak Allah yang bersifat iradah ni dipanggil apa? Qadha. Ni dihuraian hak rukun menang agak panjang dalam kitab Faridatul Faraid. Kemudian dalam kitab Faridatul Faraid dibicara sifat iradah. Dibicara sifat kudrah dan sifat iradah. Dibicara sifat kudrah dan dibicara sifat iradah. Dia akan membicarakan bab qada dan qadar. Sifat yang keenam wahdaniyah, sifat yang ketujuh kudrah, sifat yang ke-8 iradah. Jadi dibicara iradah lah. Panjang bicara rukun iman ke-6, qada dan qadar, hampir 2 muka surat. Tapi 2 muka surat kitab Faridatul Faraid ni panjang sangat-sangat lah. Di satu muka surat tu halu, panjang. Daripada sifat wujud sampai sifat wahdaniyah, 6 sifat, hampir 2 muka surat sahaja. Daripada sifat ilmu hayat, samak, basar, kalam sampai kaunuhu mutakalliman, 12 sifat. Daripada 20 sifat, hampir 2 muka surat juga. Kudrah iradah saja 2 muka surat juga. Dia panjang bicara. Bicara apa tu? Bicara qada dan qadar yang sudah masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun iman yang pertama. Satu lagi saya nak tambah. Dan kita Arba'in fi Usuluddin, kitab Tauhid Imam Ghazali. Dia ada 10 tajuk pada membicarakan ilmu tauhid dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, kitab Imam Ghazali. Bicara sifat-sifat lain, bicara sifat sama 1/4 muka surat. Bicara sifat basar kalam 1/3 muka surat. Bicara bab hari kemudian 1 muka surat. Bicara bab kenabian 2 muka surat. Ni saya catat belakang ni. Bicara sifat iradah 7 muka surat setengah. 7 muka surat setengah. Bicara apa di tajuk iradah tu? Bicara bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kitab pun panjang bicara bab qada dan qadar. InsyaAllah untuk Salat Ad-Dinul Khalih kita pun kita akan panjang juga membicarakan bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih lagi kita bicara secara umum. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pemahaman agama kepada kita, pemahaman berkaitan dengan ilmu akidah. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Tetapi jangan lupalah, kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang ada ikhtiar dan usaha. Seseorang ada pilihan dan perbuatan, tetapi pilihan dan perbuatan seseorang tetap duduk di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu a'lam. Jadi demikian tadi baru saja tentang perkongsian yang telah dibicarakan, iaitu tentang rukun iman yang keenam, beriman kata qada dan qadar. Dan pada minggu ni juga dalam secara umum lagi Secara Ustaz, umum belum secara satu-satu. ya, jadi panjang jugalah. Jadi insya-Allah kita akan jadi muslimin dan juga muslimat boleh ikuti lagi slot yang akan disambung pada slot-slot yang akan datang. Jadi pada minggu ni, minggu yang terakhirlah untuk dalam tahun 2020. Kena insya-Allah pada minggu hadapan, Tahun hadapan. tahun hadapan kita akan bermula dalam Adinu Khalis dalam dibicarakan ataupun di tahun hadapan, iaitu 2021. Jadi sebelum kita mengakhiri untuk perbicaraan kita hari ini dalam slot Adinu Khalis, seperti biasa Ustaz dipersilakan untuk bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan, dan mesti dalam untuk sambungan dalam Adinu Khalis ini, kita ini rukun iman ke-6, qada dan qadar. Jadi insya-Allah bersama-sama dengan rakan setugas untuk yang bertugas dalam DJ Anggun untuk pagi ini, silakan dalam Anggun Inspirasimu.